Tara tu pun nak tambah lagi al-ali al-azim boleh. Jadi la haula wala ni dikenali sebagai hawqalah. Orang sebut hawqalah. Apakah kelebihannya? Riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Sebab inilah merupakan simpanan berharga di syurga. Jadi kalimah hawqalah ni simpanan berharga di syurga. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim. Yang ni cerita tentang azan dan menjawab azan. Apabila muazzin melaungkan Allahu Akbar, kemudian salah seorang kamu menyambut Allahu Akbar. Kita biasa buatlah. Muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian salah seorang kamu menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Jika muazzin berseru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kamu menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Jika muazzin berseru hayya 'alas solah, kemudian dia menyambutnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi la hawqalah ni pentinglah, sebab dia termasuk ke dalam salah satu jawab azan. Jika muazzin berseru hayya 'alal falah, kemudian kamu menjawab la haula wala quwwata illa billah. Jika muazzin berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia menyambutnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Jika muazzin berseru la ilaha illallah, kemudian dia menjawabnya dengan la ilaha illallah dengan sepenuh hati, maka akan masuk ke syurga. Jadi jawab azan ni power. Kita kadang-kadang kita malas nak jawab kan. Kita jawab dengan sepenuh hati, janji dia akan masuk ke syurga. Yang kita nak sentuh tadi sebenarnya la haula wala quwwata illa billah, iaitu hawqalah ni termasuk ke dalam jawab azan. Ni nak menunjuk lebihnya dia tu. Hadis yang ketiga, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di dalamnya ada la haula wala quwwata illa billah, ada hawqalah tadi. Maka akan dikatakan kepadanya, kepada orang yang sebut tu tadi, engkau telah diberi petunjuk. Kita nak keluar pada rumah, kita baca yang ni, dapat petunjuk, dicukupkan. Dicukupkan ni meluas maksud dia. Ulama-ulama dia tafsir macam-macam. Dicukupkan macam-macam. Apa yang tak cukup pada kita ni dicukupkan dan dipelihara, sehingga kan syaitan-syaitan pun tidak dapat mendekati. Dan syaitan yang lain berkata kepada temannya, bagaimanalah mungkin akan kamu dapat mencelakakan seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Kata setan tadi, dia cakap kepada kawan dia yang setan juga, macam mana kita nak apa-apakan orang ni? Sebab dia ni dah dapat petunjuk, dicukupkan oleh Allah dan dijaga pula oleh Allah. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa pada dia. Ni doa keluar rumah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Doa keluar rumah. Bila keluar rumah baca doa ni, macam-macam lah kelebihan ni. Rumah terpelihara, yang kita tinggal terpelihara, yang kita keluar pun terpelihara juga, atas izin Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Tidak ada seorang pun di atas bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, kecuali akan dihapuskan segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Salah satu daripada kalimah tu hawqalah. Bila kita sebut, diampunkan segala dosa. Satu lagi, riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Yang ni saya tak tahu kekuatan hadis dia setara mana. Mungkin hadis dhaif ke apa, tak tahulah. Tapi sekadar baca saja. Sesiapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, hawqalah tadi, maka itu akan menjadi penawar kepada 99 penyakit. Dan yang paling ringan adalah penyakit bimbang. Kita sebut la haula wala quwwata illa billah, paling kurang penyakit bimbang akan hilang, tapi dengan syarat menghayatilah. Sebab apa maksud dia ni? Tidak ada daya dan kekuasaan melainkan dengan daya dan kekuasaan Allah.
Maksud dia apa saja makhluk pun tak ada kuasa langsung. Yang ada kuasa Allah saja. Kalau kita menghayati ni memang kita kuat semangat lah. Kita nak berjalan malam gelap, pasal takut nak balik rumah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada apa-apa kuasa dah selain kuasa Allah saja. Jadi kita pun semangat. Dengan pencuri pun dah kurang dah takut kita. Dengan hantu pun dah kurang takut. Dengan haiwan-haiwan pun dah kurang takut. Sebab kita baca la haula wala tadi. Jadi yang paling kurang penyakit bimbang. Yang 98 penyakit lagi tak tahu apa penyakitnya. Cuma hadis ni saya tak berani nak kata sahih ke, dhaif ke, hasan ke, tak tahu. Cuma riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Jadi kesimpulannya, Hawqalah ni yang pertama, dia ialah simpanan berharga di syurga. Jadi kita rajin-rajinlah ucap. Yang kedua, dijadikan salah satu jawapan kepada laungan azan. Tadi dia beritahu kalau kita jawab tu dengan sepenuh hati akan ke syurga. Jadi maksud dia ni adalah ucapan harian kepada seseorang Muslim pada waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Sebab azan dilaungkan pada waktu-waktu tu. Jadi dah tentulah kalau kita dengar tu kita akan jawab. Yang ketiga, mencerahkan harapan kita untuk masuk ke syurga. Yang keempat, diberi petunjuk oleh Allah. Bukan pertunjukkan, silap tulis. Yang kelima, dicukupkan oleh Allah. Yang keenam, dipelihara oleh Allah. Yang ketujuh, syaitan-syaitan menghindarkan diri daripada kita. Yang ke-8, diampunkan segala dosa. Yang 9, penawar kepada banyak jenis penyakit. Yang ke-10, paling kurang pun mengurangkan dan menghilangkan kebimbangan. Inilah kelebihan Hawqalah. Jadi kita kena rajin lah. La haula wala quwata illa billah. Sambungan risalah Qudsiyah. Pokok yang kelima, mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidaklah bertubuh, tidaklah berjisim. Jisim ni benda yang mengambil tempat lah. Dia ada bentuk dia. Dia mengambil tempat. Macam buku ni, kitab ni jisim lah. Diri kita ni jisim lah. Surau ni jisim lah. Semua tu jisim. Jadi Allah Ta'ala zat dia bukan jisim. Kalau datang seketul itu ada rupa, dia mengaku Allah, bukan. Sebab Allah tidak berjisim. Kalau datang tu kita nampak ada bentuk, dia mengaku diri dia Allah, ataupun kita terasa ni Allah kan? Bukan. Awal-awal dah potong dah. Kalau datang-datang tu ada tubuh, ada badan, dah tentu bukan Allah. Datang-datang tu ada rupa, dah tentu bukan Allah. Datang-datang tu bergerak, dia ada pergerakan, dah tentu bukan Allah. Datang-datang tu dia diam, duduk diam je, tak bergerak, dah tentu bukan Allah. Sebab Allah dia tak terkena gerak dan diam. Jadi kita boleh beza yang mana yang khadir, yang mana yang hadis, yang mana Allah, yang mana makhluk. Boleh beza lah. Yang mana khadir, yang mana yang baharu, boleh beza. Jadi apa sahaja yang ada bentuk, bukan Allah. Apa sahaja yang ada tubuh badan, bukan Allah. Apa sahaja yang ada rupa, bukan Allah. Apa sahaja yang ada jisim, bukan Allah. Apa sahaja yang bergerak-gerak, bukan Allah. Apa sahaja yang jenis duduk diam tak bergerak, bukan Allah juga. Semua tu makhluk. Apabila batillah adanya itu jauhar yang tertentu dengan sesuatu tempat, maka batillah pula adanya itu jisim. Sebelum ni kita dah kata Allah bukan jauhar. Bila kata Allah bukan jauhar, nak kata dia itu jisim tak kenal. Sebab jisim dengan jauhar ni dia berkait. Jadi Allah bukan jisim. Sebab tiap-tiap jisim tertentu dengan tempat dan tersusun daripada jauhar. Dah Allah tu bukan jauhar, maka dia bukan jisim. Sebab apa? Jisim dia ni dia jadi daripada jauhar. Jadi Allah bukanlah kedua-duanya. Maka jauhar adalah mustahil terlepasnya dari bercerai dan berkumpul, bergerak dan diam, berkeadaan dan berbatas. Mana-mana makhluk ni dia mesti salah satu. Duk gerak ke, duk diam. Dia tak boleh sedang bergerak dan sedang berdiam.
Macam cicak tu yang bunyi tu, kalau kita dapat tengok rupa dia, dia tengah bergerak ke tengah berdiam, dia mesti salah satu. Sama ada cicak tu sedang bergerak ataupun cicak itu sedang berdiam. Dia tak boleh dua-dua sekali. Cicak itu sedang bergerak dan sedang diam, yang ni mustahil. Ataupun bukan dua-dua, cicak itu bergerak pun tidak, diam pun tidak, yang tu pun mustahil juga. Dia mesti salah satu. Jadi yang kena gerak, kena diam ni makhluk. Allah dia tak kena. Dalam kitab Kashful Asrar, dia ada buat soalan. Pengarang tu tanya soalan, dia sendiri jawab. Dia tanya, siapakah yang jahil murakkab? Kalau tak salah saya lah. Dia tanya, siapakah yang jahil murakkab? Jahil murakkab ni maksudnya jahil bersusun-susun, jahil bertingkat-tingkat, jahil bertimpa-timpa, jahil ke atas jahil. Siapa dia yang jahil murakkab? Jawab dia, yang jahil murakkab ni ialah orang yang tak reti nak bezakan yang mana yang khadim, yang mana yang hadis. Yang tu jahil murakkab. Kalau orang tu dia boleh beza yang mana khadim, yang mana makhluk. Yang ni terlepas daripada jahil murakkab.